salam sejahtera. Duduk saya di sini adalah informasi sedikit pengetahuan telah saya peroleh melaksanakan tugasan hari ini. Pertama sekali, saya ingin menerangkan maksud epistemologi. Apakah itu epistemologi? Secara amnya, epistemologi membawa maksud konsep pengetahuan, iaitu pengetahuan manusia yang diklasifikasikan dalam epistemologi berdasarkan analisis sifat pengetahuan seperti skeptisisme, kewajaran, satu sumber, kaedah atau skop pengetahuan serta kriteria yang diperlukan dalam pengetahuan atau pengertian atau justifikasi. Epistemologi juga merupakan gaya pemikiran yang merangkumi aspek normatif untuk mencapai kesahihan bagi suatu cara memperoleh ilmu pengetahuan dari segi ilmiah. Menurut Nur Hisham Muhammad Nawi, Marwan Ismail dan Muhammad Kamil Ahmad tahun 2017, epistemologi adalah salah satu daripada cabang falsafah yang membincangkan tentang hakikat ilmu, sumber ilmu dan ilmu sebagai proses, metod dan kesahihan ilmu. Epistemologi juga bermaksud teori pengetahuan yang benar. Secara istilah, epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi juga bermaksud tiga persoalan serta, iaitu sumber pengetahuan, sifat pengetahuan dan kesahihan ataupun kebenaran tentang satu pengetahuan menurut Arifin tahun 2003. Terdapat beberapa prinsip yang ditekankan dalam epistemologi menurut falsafah, iaitu bagaimana proses menyebabkan sesuatu pengetahuan itu menjadi ilmu, bagaimana caranya, perkara apa yang harus dititik berat agar menjadi pengetahuan yang sahih. Seterusnya, petaan moden boleh diterjemahkan sebagai satu keadaan yang membawa kepada pendidikan barat, teknologi, industri, idea yang berhubung dengan demokrasi dan kewujudan kerajaan. Modernisme pula bermaksud pengambilan idea-idea sekularisme, sosialisme serta suasana elit dan perindustrian oleh kerajaan negeri. Pada permulaannya, segala nilai dan urusan kehidupan adalah berdasarkan agama dan ancient regime. Pada abad ke-18, iaitu zaman kesedaran, kesemua perkara ini ditukar kepada sekular. Sekularisme telah diperjuangkan dan menjadi realiti sebenar dalam kehidupan, khususnya selepas berlakunya revolusi Perancis pada tahun 1789 Masihi. Kebebasan total dan demokrasi liberal telah dianggap moden dan telah menjadi sandaran kehidupan barat sehingga hari ini. Akibat keangkuhan, keegoan dan sikap agama pada masa kini, mereka menjadi sibuk untuk mencari alternatif pada nilai agama yang telah lama mendasari kehidupan mereka bagi mencorak kehidupan baru yang dikatakan moden. Oleh itu, berbagai metod dan kaedah ilmu muncul seperti empirical, logik, rasional, saintifik yang sesuai dengan konsep sekular yang menjadi asas ilmu pengetahuan dan kehidupan mereka pada masa kini. Modernisme atau pemikiran moden dilihat secara terperinci mempunyai pelbagai maksud dan secara amnya dinamakan sebagai especially tendency in matter of religion belief to subordinate tradition to harmony with the modern thought. Modernism have come to mean the most recent phase of the world history marked by belief in science, planning, secularism and progress. Menurut Akhbar S. Ahmad tahun 1992. Oleh itu, terdapat beberapa sikap dan pandangan asas terhadap kewujudan Tuhan. Dengan pemikiran ini, mereka berpendapat bahawa Tuhan atau realiti hakiki tidak wujud. Bagi golongan yang percayainya juga wujud keraguan terhadap kewujudan Tuhan. Mereka juga mengatakan alam semesta tidak ada kaitan dengan kewujudan Tuhan serta dikatakan berlaku secara semula jadi, mekanistik, sistematik dan memiliki undang-undang yang peraturan tersendiri. Melalui konsep Newton Universe, mereka juga berhitung ini akal rasional dan panca indera manusia yang dikatakan memahami fenomena alam semesta secara autonomous. Opsi terhadap sains menyebabkan tiada ruang kepada kumpulan yang mempunyai fahaman ini untuk menghampiri Tuhan dan akhirnya mereka mempertikaikan kewujudannya. Yang jelas, akibat kegilaan sains ini ditemui, mereka begitu gairah menurut ke alam sekitar. Dan mencari kepuasan sendiri tanpa mempedulikan kesan sebaliknya kepada makhluk lain. Tanpa disedari, telah berlaku pelanggaran batas-batas penongkaan ilmu oleh manusia yang terbatas akal fikirannya. Oleh itu, modernisme dianggap sebagai satu pemberontakan radikal melawan kewujudan Tuhan dan agama. Pemberontakan ini telah menghasilkan gerakan Renaissance di Eropah. Hasil dari gerakan ini tercetuslah berbagai bentuk pemikiran dan falsafah hidup Indonesia. Antaranya ialah falsafah Machiavelli yang berbunyi matlamat menghalalkan cara, benar-benar telah membebaskan hawa nafsu manusia.
maafkan saya. Antara bentuk fahaman falsafah ini adalah berdasarkan George Laren dalam bukunya yang bertajuk Ideology and Culture Identity tahun 1994, menjelaskan bahawa salah satu daripada karakter falsafah modernisme ialah menjadikan manusia sebagai pusat dunia. Manusia jika dikatakan sebagai pengukur ataupun master kepada segala benda yang wujud di alam maya ini, di samping yang menjadi tempat rujukan terhadap satu yang berlaku, walaupun menjadi tempat rujukan terhadap perkara yang berlaku. Walaupun falsafah ini kelihatan abstrak dan bersifat individu, namun ia tetap menjadi satu yang amat penting. Rumusan daripada falsafah yang dibentuk ini golongan modernis menjelaskan bahawa setiap individu yang lahir di dunia ini mempunyai keistimewaan dan potensi diri sendiri yang dapat membentuk dan mentuarah manusia tersebut mengikut acuan dan potensi diri yang sedia ada. Seterusnya, Karl Marx yang merupakan di antara pengasas budaya ini menjelaskan bahawa masyarakat manusia hanya hidup di bawah dua sistem ikatan kemasyarakatan, iaitu kelas pemilik dan kelas proletariat. Wujudnya dua kelas ini terhapuslah ikatan sosial yang lain, termasuk sistem kekeluargaan berdasarkan industri urbanisasi dan empisisasi manusia. Segala apa yang diceritakan oleh Karl Marx akan terlaksana. Pemikiran ini telah dimuatkan dalam bukunya Communist Manifesto 1847 yang menganjurkan penghapusan ikatan sosial dalam masyarakat. Dipetik daripada Sindunata tahun 1993, Karl Marx dan Engels dalam Manifesto of Communist Party menjelaskan sejarah umat manusia bukan sejarah negarawan, melainkan sejarah manusia yang berproduksi dalam masyarakat yang berkelas. Maka sejarah manusia dibentuk dengan jatuh bangunnya perjuangan kelas, khususnya dalam zaman kapitalisme. Kelas-kelas masyarakat berkelompok hanya ada dalam dua kutub, yakni kelas pemilik dan kelas proletariat. Kelas proletariat akan mengadakan revolusi yang menghancurkan susunan. Revolusi itu mematahkan hubungan produksi lima serentak pula secara fikir lama dengan cara yang paling radikal. Itulah yang diajarkan oleh Marx dalam Manifesto Komunis Sindunata 1993. Ekoran daripada ajaran Marx ini. Dan jika dilihat dalam aspek keluarga, si ayah begitu sibuk mengejar kemewahan si ibu bapa dengan peranannya dengan rumah tangga, akibatnya anak tenggelam dan timbul dalam kesulitan hidup yang rumit. Okey, seterusnya kita teruskan dengan pemikiran pasca moden, iaitu satu fenomena yang baru muncul dalam lingkungan 3 atau 4 dekad kebelakangan ini di barat. Walau bagaimanapun, ia tidak melibatkan keseluruhan umat barat yang menganuti bentuk fahaman ini. Ia dikatakan bertanggungjawab melahirkan satu bentuk daya pasca moderniti, ekoran daripada rasa tidak puas hati terhadap modernisme yang berkembang selepas zaman pertengahan, iaitu melalui zaman Renaissance dan seterusnya ke zaman pencerahan dan masuk ke abad 20-an. Dikatakan pada awal modernisme telah diagung-agungkan sebagai pembebas manusia dari belenggu mitos yang diibaratkan sebagai penindas manusia. Kini terbukti yang telah gagal mencapai misinya. Sebaliknya disedari, modernisme pula yang membelenggu manusia dengan mitos-mitosnya tersendiri dan seterusnya menindas dan memperbudakkan manusia. Ketika berada dalam puncak pertengahan, puncak zaman pencerahan, iaitu sekitar abad ke-18, manusia telah disogokkan dengan kepercayaan bahawa akal fikiran dan sains dapat membawa manusia kepada punjuan kebenaran dan mampu menyelesaikan sebarang masalah, seperti mana yang dijelaskan oleh Thomas Kuhn. The unique scientific achievement is solve the problem. And Larry Laudan pula menulis science is essentially a problem solving activity. Hal ini dapat membuktikan bahawa Tuhan dan kitab suci terdahulu menjadi kuasa tinggi dan menjadi sumber kebenaran. Ketika itulah muncullah pelbagai pegangan baru, umpamanya Mantisla adalah Tuhan atau Tuhan kepada diri sendirinya, humanism. Dari situ munculnya rasionalisme yang bertanggungjawab melahirkan empirisme. Sintesis seluruhnya telah menjaya melahirkan satu metod baru yang mendakwa sebagai cara yang betul dan universal melahirkan sains. Dengan demikian tepatlah dikatakan bahawa modernisme ialah satu tahap dan corak kebudayaan manusia yang dihati dengan kepercayaan kepada sains, perencanaan, sekularisme dan kemajuan melalui sains, melalui ilmu sains. Modernisme bercita untuk menakluki dunia, mengatur dan menyusunnya mengikut kehendak dan keinginannya. Melalui sekularisme pula, modernisme telah membentuk satu orientasi mengubah sistem kepercayaan pada Tuhan dan urusan akhirat kepada urusan keduniaan dan
kebendaan semata-mata melalui kesatuan kemajuan yang dipercayai pada masa depan, seorang itu tak akan mempunyai sesuatu yang baik. Pasca modernisme dikatakan bermula pada tahun 1970-an dalam tempoh waktu antara 1945 dan 1970. Ia lebih tepat sebagai era lewat modernisme ataupun late modernism, walaupun wujud mendapat yang mengatakan punculan lebih awal iaitu antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Namun kedegasan yang mengatakan lebih jelas di sekitar tahun 60 dan 70-an adalah diperkukuhkan lagi dengan kelahiran tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir yang agak fanatik dalam tahun-tahun tersebut. Antara tokoh tersebut adalah John Francis Lyotard, John Baudrillard dan Jacques Derrida. Postmodernity dikatakan sebagai satu gaya hidup yang sebersebut lebih ke hadapan berbanding dengan masa lalu. Ia juga dilabelkan sebagai keangkuhan kesusadaraan, konsep falsafah atau satu sikap pandangan arkitek. Berbagai tanggapan diberikan kepada postmodernism. Umpamanya nilai estetika yang membarisi satu sikap yang bertimbang balas dengan perkembangan globalisasi, atau ia dikatakan satu gaya seni dan fenomena sosial masyarakat Eropah yang hebat dan eksklusif. Untuk menerangkan maksud pasca modernisme dengan lebih berkesan, Akbar S. Ahmad dalam bukunya Postmodernity dan Islam tahun 1992 telah mengajak kita untuk membandingkan tempoh waktu yang dikatakan sejarah yang lepas, iaitu lebih kurang 50 tahun ke belakang. Katanya kehidupan hari ini sudah jauh berbeza keadaan dengan setengah abad yang dilepas. Segala kemudahan dan kejayaan teknologi jauh lebih ke hadapan berbanding dengan era 50-an dulu. Kesimpulannya, pasca modernisme tetap sebuah pemikiran yang bertanggungjawab melahirkan bentuk-bentuk budaya yang berkaitan. Arus pemikiran pasca modernisme ini menentang segala hal yang berbau kemutlakan dan benar, menolak, menghindar ataupun sesuatu sistematik huraian, menolak segala bentuk pemecahan persoalan dan skematik, dan seterusnya menggunakan pakai nilai-nilai yang berasal dari berbagai sumber. Sikap ambil mudah pasca moden ini telah menampakkan wajah yang baru yang tenggelam timbul dalam ragam dan gaya. Contohnya absolutism dan relativism, antara universalism dan particularism, dan antara objektif dan subjektif, dan antara perennialism dan historicism. Dalam penulisan Francis Lyotard, wujud tiga karakter utama yang ditengahkan, iaitu anti-realis, permainan bahasa, dan ketika menentang metanaratif. Pengaruh pemikiran Lyotard sangat besar dalam teori pasca moden. Ia dianggap sebagai pengasas dasar-dasar pemikiran pasca moden. Yang jelas, inti pemikiran pasca moden adalah menentang segala hal yang berbau kemutlakan ketuhanan dan menghindari satu huraian yang bersistematik atau pemecahan persoalan yang sederhana dan skematik, serta memanfaatkan nilai-nilai yang berasal daripada aneka ragam sumber. Badan Sarop menyatakan pasca moden sebagai satu pergerakan budaya kapitalis terkini yang wujud dalam postmodernity, khususnya dalam kesenian. Beliau menjelaskan antara ciri-ciri kesenian dalam era pasca moden ialah hilang garis kesepadan antara kesenian dan kehidupan seharian, runtuhnya sistem hierarki dalam masyarakat elit dan golongan budaya popular. Lantaran itu, dunia sains ini dikatakan satu ilmu yang mengajar manusia tentang apa yang akan dilakukannya. Ia tidak lagi dikatakan sebagai ilmu yang bersifat fanaratif, mahayatan dan renungan. Sains dikatakan sesuatu yang bertentangan dengan naratif. Malah ia dikatakan lebih baik berbanding naratif, yang pastinya ianya bersifat praktikal dalam semua perkara. Ahli sastra di era pasca modernism dikatakan menggunakan kaedah self-conscious intertextuality. Kaedah ini menekankan pembicaraan teks penulisan dengan menekankan refleksi atau pemikiran tentang diri sendiri. Dan dari segi perdagangan pula, pasca modernism dilihat sebagai sesuatu yang lahir dari perkembangan kapitalisme konsumer atau kapitalisme pengguna yang menjadi sesuatu yang bersifat multinasional dan teknologikal. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.